Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi untuk ungkapan algebra. Awalnya kita cuba melihat bagaimana kita nak menggunakan huruf untuk mewakili pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah ialah kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Dan kita boleh menggunakan huruf untuk mewakili suatu pemboleh ubah. Misalnya, setiap bulan Fauzi menderma XRM dan Fauzan menderma YRM kepada tabung kebajikan pelajar di sekolahnya. Jadi nilai ringgit itu kita tukarkan kepada X dan Y. Kita cuba lihat, suatu pemboleh ubah mempunyai nilai yang tetap. Jika kuantiti yang diwakili sentiasa tetap pada sebarang masa, dan nilai pemboleh ubah jika kuantiti yang diwakili berubah mengikut masa. Itu nilai yang tetap dan nilai yang berubah. Bagaimana kita nak wakilkan pemboleh ubah? Ya? Wakilkan pemboleh ubah dengan huruf dan tentukan nilai tetap atau nilai berubahnya. Bagaimana kita nak tentukan? Kita cuba lihat ini. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Jadi kita boleh, kalau kadar tu mungkin kita gantikan dia dengan K lah. Jadi K mewakili kadar faedah setahun untuk simpanan tetap. Jadi kita lihat K mempunyai nilai tetap kerana kadar faedah untuk simpanan tetap tidak berubah dalam tempoh 1 tahun. Itu untuk satu situasi. Situasi yang kedua kita lihat bagaimana kita nak menggantikan pemboleh ubah itu kepada satu huruf. Masa perjalanan Fauzan dari rumah ke sekolah pada suatu hari. Itu situasinya. Jadi kerana masa itu kita bagi time. Itu kan. Jadi kita ambil huruf T. T mewakili masa. Perjalanan Fauzan dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Dan kita dapati T mempunyai nilai yang berubah. Kerana masa perjalanan Fauzan berubah pada setiap hari. Menerbitkan ungkapan algebra daripada situasi. Jadi kita lihat beberapa situasi. Jadi situasi pertama yang kita nak lihat apa dia? Suatu beg mengandungi X blocks kayu. Jadi satu beg ini X blok kayu, ungkapan algebranya X. Situasi yang kedua apa dia? 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Beg tadi dimasukkan 3 blok kayu. Jadi ungkapan algebranya X tambah 3. Situasi seterusnya yang kita boleh perhatikan, 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Ini beg tadi X, 4 blok kayu. Jadi kalau dikeluarkan tolak 4. Situasi seterusnya yang mungkin boleh kita perhatikan ialah bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. Blok kayu yang kandungannya X dibahagi 2, jadi maknanya X per 2. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. 2 beg dalamnya ada X kayu. Jadi kapal algebranya 2 darab X. Jadi 2X. Okey, kita lihat situasi seterusnya. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu, manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu dan ditambah dengan 2 blok kayu. Ini 2 beg ni kandungannya X, satu beg kandungannya Y, dan tambah dengan 2 blok kayu, ungkapan algebranya 2X tambah Y tambah 2. Situasi lain, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah pi gram. 2 beg kandungannya X. Jadi kita nak dapatkan ungkapan algebranya, jumlah jisim blok kayu dalam 2 beg itu ialah 2 darab X darab pi. Jadi 2XP. Okey, kita lihat daripada apa yang kita bincang tadi ialah nombor dan pemboleh ubah di atas disebut sebagai ungkapan algebra. Yang disimpulkan seperti berikut yang kita sebut tadi. X tambah 3
X tolak 4, X per 2, 2X, 2X tambah Y tambah 2, dan 2XP. Itu semua dipanggil sebagai ungkapan algebra. Jadi dalam suasana lain, situasi lain yang mungkin kita boleh terbitkan ungkapan algebra ini, kita lihat situasi ini. Fauzi membeli 5 biji apple dengan harga X sen dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Jadi bagaimana kita nak bentukkan ungkapan algebra untuk jumlah bayarannya? Kita cari bayaran harga apple dulu. Jumlah harga apple X darab 5, 5X. Jumlah harga oren Y 8 darab Y, 8Y. Jadi jumlah bayaran yang perlu dilakukannya dalam bentuk ungkapan algebra ialah 5X tambah 8Y. Menentukan nilai ungkapan. Ya, kita lihat suasana ini bagaimana kita nak menentukan ungkapan ini, permasalahan ini. Diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2, cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Kita perhatikan ungkapan ini. Jadi kita tulis mula 8X tolak 5Y tambah 7. Diberi tadi X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Kita gantilah. Bila X tu ganti 3, Y tu ganti 2. 8 darab 3, 24. Negatif, positif, negatif. 5 darab 2, 10. Ni tambah 7. Jadi 24 tolak 10 tambah 7 dapat 21. Itu kita selesaikan tentukan nilai tanpa menggunakan kalkulator. Tapi kalau kita nak gunakan kalkulator jalan pantas, boleh. Tersebut perhatikan ungkapannya 8X tolak 5Y tambah 2. Bagaimana kita nak gunakan dia di dalam kalkulator? Okey, nampak? 8, ini 8. Tekan alfa, tekan pemboleh ubahnya X, tekan operasinya tolak, tekan perkalinya 5. Sebelum sampai kepada pemboleh ubah, tekan alfa dulu, baru tekan Y, tambah, tekan operasi tambah, tekan 7 dan tekan butang calculate. Jadi setelah itu skrin akan tertulis X. Jadi kalau tertulis X, apa yang perlu pelajar dan kita buat ialah X sama dengan berapa tadi? 3. Gantikanlah. Tekan 3, tekan sama dengan, keluar lagi tu skrin Y. Y sama dengan berapa? 2. Kalau 2, tekan 2, tekan sama dengan, akhirnya kalkulator dalam skrin itu terpapar 8X tolak 5Y tambah 7, dia memberi nilai 21. Jadi nilai 21 ni sama dengan nilai yang kita sebut tadi. Ni 21. Okey, itu bagaimana kita nak cara menentukan nilai ya. Dalam suasana lain, permasalahan lain, kita juga boleh tentukan dan lebih faham bagaimana kita nak tentukan nilai ya. Kita lihat suasana ini. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kelab catur sekolah. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kelab catur sekolah. Itu situasinya. Jadi yang dia minta, tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli kelab catur sekolah di dalam kelas itu. Daripada suasana ini kita disuruh tulis ungkapan algebra. Jadi pertama sekali kita mesti gantikan murid lelaki dan murid perempuan itu kepada huruf. Jadi katakan bilangan murid lelaki kita katakan X dan bilangan murid perempuan kita katakan Y. Jadi untuk itu kita boleh bentuk jumlah ahli kelab catur sekolah itu 1/3 daripada lelaki. Jadi maknanya 1/3 daripada X. Tambah Y perempuan tolak 9 yang bukan ahli. Perempuan yang dalam kelas itu bukan ahli. Jadi jumlah perempuan sepenuhnya Y tolak 9. Inilah dia yang kita boleh terbitkan ungkapan algebranya. Jadi daripada cerita itu kita boleh tentukan nilai. Jika kelas itu terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan, jumlah ahli kelab catur sekolah di dalam kelas itu kita boleh tentukannya. Apabila kita sudah tahu X itu 12, Y itu 16, kita ambil balik ungkapan algebra itu tadi, tulis semula 1/3 X tambah Y tolak 7. 1/3 X itu berapa? 12, tulis 12. Y itu berapa? 16, itulah
Jadi kita selesaikan 1/3 darab 12 kita dapat 4 tambah 6 tolak 9. Jawapannya kita akan dapat 11.